الحمد لله الذي بلغنا رمضان وجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا وجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Sidang Jumat, hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya dapat lagi kita menyambut kedatangan tetamu yang paling mulia ini, Ramadan Al-Mubarak. Masa-masa merupakan tetamu yang paling mulia, kerana tetamu ini akan datang dan akan pergi. Dia mari 2 hari 3 hari dah. Kemudian dengan 3 hari ini dia datang dengan berbagai-bagai kebajikan, kebaikan, kelebihan, fadilah, dan dia telah pun pergi selama apa dia buat 3 hari dah. Duduk di kita lah apa dia yang mampu ataupun boleh ambil peluang ini untuk nak mengutip apa saja detik-detik dan saat masa yang ada kebaikan pada bulan ini. Seperti mana kata Al-Imam Hasan Al-Basri yang bermaksudnya bahawa siang-siang hari pada bulan Ramadan itu adalah umpamakan sebagai tetamu, adalah tetamu, seorang kai pemikian yang mari menziarahi kita. Tetamu ini adalah tetamu yang paling mulia sekali, yang dia bukan sahaja membawa segala kebaikan, mari nak tolong kita, nak beri duit pada kita, nak buat apa saja yang kita perlu. Tetapi tetamu ini mari tolong jadi seklan, mari jadi orang tengah untuk nak mari cara kepada pihak-pihak yang tertentu yang sekiranya kita salah, kita ni penkontitik kadi, dia akan diduduk jamin. Diduduk jamin supaya kita ni menjadi orang yang bersih, tidak ada kesalahan. Tetamu ni lah mari untuk nak buat apa saja yang boleh membersihkan kadi-kadi kita. Jadi tetamu ini adalah bumi tehai, jadi orang bumi saja. Tetapi Hasan Basri kata sekiranya kita sambut tetamu ini dengan baik, kita mulia kepada dia, kita hormat kepada dia, kita bercara dan kita beri hak-hak tetamu kepada dia, maka dia akan pergi dengan orang panggil dengan memuji kepada kita. Dan kau kata capaiในแต่ละวันนี่dia capaiกับเรานี่ด้วยความชื่นชม. Dia puji pada kita kerana dia tetamu ataupun tuan rumah tu dia duduk ambil cara dengan tetamu ini. Demikian juga sekiranya kita buat tak hadu kepada tetamu ini, kita tak haikiat, kita mai haikiat, kita tak beri layanan yang sepatutnya kita beri kepada tetamu yang terhormat, maka sudah tentu dia pun pergi juga. Tetapi dia pergi dengan perasaan yang tidak puas hati. Dia akan maki, dia akan marah kepada kita kerana walau dengan kebaikan yang dia beri kepada kita tu, setara ni yang kita sambut dia, setara ni yang kita beri layanan kepada dia. Demikian juga waktu malam. Malam juga ada tetamu, adanya program-program yang Ramadan ini sentiasa beri kepada kita. Ikut kita nak kutip gapo, untuk ikut kita nak kau apa saja kebaikan, maka tetamu ini akan beri.
Sekiranya kita sambut dia dengan baik, maka dia akan sebut kita dengan baik. Tetapi sebaliknya, sekiranya kita tak sambut dia dengan baik, kita tak cara pada tetamu ini, maka sudah tentu tetamu ini akan tinggal, kita akan pergi kita dengan kata-kata yang tidak baik juga kepada kita. Itulah hakikat Ramadan. Nah, yang adanya hubungnya di antara aktiviti ataupun kecekam waktu siang hari dan waktu malam. Tak mungkin orang itu akan buat aktiviti dia, kecekam dia sewaktu siang hari dengan baik. Tak mungkin sekiranya dia tidak melakukan kebaikan waktu malam. Dan tak mungkin malamnya baik sekiranya waktu siangnya tidak baik. Di antara siang dan malam mempunyai hubungan yang paling rapat sekali pada bulan Ramadan. Kadang kita tak mungkin nak ambil, nak kumpul kebaikan waktu siang hari ini, kecuali kita kena buat waktu maulid dulu. Orang yang buat maulid pada bulan Ramadan, pada malam hari, dengan kegiatan-kegiatan yang tertentu yang kita sudah belajar dah. Nah, masalah qiyamnya, tilawatul Qurannya, tahajud, witir, doa, zikir, apa yang khusus hanya dikhususkan waktu malam, maka sudah tentu kalau dia pergi duduk subuh, malam dia subuh, malam dia segar, malam dia gagah, maka malam itu akan berjakit pada waktu tengah hari. Tengah hari dia pun gagah juga, tengah hari dia pun subuh juga. Dia mampu untuk nak berpuasa ataupun bersiam, imsak, maknanya menahankan diri daripada segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak buat lagu mana? Tengah hari dia subuh, maka dia kena subuh waktu malam. Orang yang tak waktu malam, maka sudah tentu dia juga akan berjakit pada tak waktu siang juga. Inilah hakikat yang sebenar apabila dia di antara hubungnya di antara siang dan malam pada bulan Ramadan. Tak mampu orang itu nak berqiyam bersama dengan imam, takbir bersama dengan imam, berqiyam dengan iman dan wahtisaba sewaktu malam. Sekiranya dia waktu tengah hari itu dia puasa dengan keadaan puasa yang carit, puasa dengan bocor, puasa dengan orang panggil tidak tahu apa sekarang, hanya dia sekadar kata puasa daripada makan dan minum saja, maka puasa-puasa dalam bentuk ini tak mampu dia nak pergi menunaikan tanggungjawab aktiviti-aktiviti yang disediakan waktu malam. Dan bagi siapa yang tidak mampu untuk nak memenuhi kegiatan waktu malam, maka dia dengan otomatiknya tak mampu untuk nak mempertahankan, menunaikan tanggungjawab yang besar, yang hebat pada kegiatan waktu tengah hari. Oleh demikian, dalam kesempatan ini, marilah sama-sama kita merimbuni siang hari kita dengan hanya semata-mata siam dalam arti kata yang sebenarnya, bukan siam daripada makan dan minum sahaja. Yang siam makan dan minum tu orang lain boleh buat. Tok Cha dia tak makan tak minum. Ada orang hak penyakit, orang panggil orang hak nak pesak darah, nak ambil darah pagi esok, dia boleh puasa juga 7-8 jam. Orang jadi faham dan dia juga boleh puasa. Bahkan sampai ke kanak-kanak, budak-budak umur 5 tahun, 7 tahun, anak-anak kita, cucu kita juga, mereka mampu untuk nak menahankan makan dan minum sekadar 11-12 jam. Mereka mampu. Nah, orang yang nak buat pembedahan, orang yang nak belah, nak operate dan sebagainya, juga mereka mampu untuk nak menahankan makan dan minum. Jadi sekadar makan dan minum, bukan orang mukmin sahaja yang mampu. Semua agama-agama, semua budak, semua lapisan masyarakat mampu. Tetapi hakikat yang sebenarnya siam ialah al-imsak, ialah kita puasa, kita menahankan diri daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Hak ni hak penting. Bukan semata-mata nak pera daripada menahan daripada perkara yang batal puasa tak, tapi nak jaga daripada perkara yang
membatalkan pahala puasa itu sendiri. Oleh yang demikian, bagi siapa yang mempunyai hakikat dan menyelami dan memahami hakikat puasa yang sebenarnya, maka sudah tentu dia adalah puasa dia itu puasa yang paling berguna. Nampak. Nah, dan sampai kepada matlamat puasa yang sebenarnya seperti mana yang kita dengar sama-sama ialah la'allakum tattaqun, ialah mudah-mudahan kamu mencapai ke peringkat takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takwa? Maka sudah tentu kita tahu nilai ta'rif kamniyah kamu takwa itu apa. Orang yang takwa tidak mungkin dia nak beli, orang panggil sekadar kata nak memuaskan hawa nafsu dia. Nak beli habis buka puasa, nak makan habis dengan tidak tanpa tanya makan ni halal ke, makan ni haram ke, cerak tidak makan dia tu. Kadang-kadang makanan lain itu jual, orang-orang Islam juga jual, tapi barang-barang dia tu kita nak ambil daripada orang tak tahu kata berapa mai duduk jual. Nah, orang panggil penkasi, orang panggil tuai kedai, duduk cabut persen, 2%, 3%. Tapi orang yang buat tu sebenarnya kadang-kadang bukan daripada orang-orang Islam. Maka kita bagi orang Islam, selain daripada kita cermat makan dan minum, maka kita juga cermat untuk nak memilih apakah makanan-makanan yang butuh bagi kita. Dan bukan sahaja sekadar kata nak daripada ahan thong yang dia, ahan makanan, ahan kerapok yang dia, bahkan ahan semong, ahan huacai, dia juga kena pilih. Cari makanan-makanan otak dan makanan-makanan hati yang bersih, yang boleh menyegar dan boleh menyuburkan otak pemikiran dia, dan boleh menyegarkan iman dia, boleh menyuburkan akidah dia. Nah, sebagai contoh, makanan otak ialah ilmu. Makanan otak ialah berita-berita. Banyak dalam masyarakat kita sekarang ni, apabila datangnya Ramadan, timbulnya ilmu-ilmu yang tidak ada usul asal daripada agama. Ada juga. Nah, seperti di antaranya hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif yang menerangkan kelebihan semaya tarawih tiap-tiap malam. Malam yang pertama kelebihannya pergi. Malam yang keduanya pergi sampai ke malam yang ke-30. Nah, buat dengan secara terperinci kelebihan semaya tarawih mengikut yang diceritakan dalam hadis juga. Tetapi hadis ini adalah hadis maudhu', hadis palsu, bukan hadis sekali. Nah, hadis mai duduk ayat cerita kelebihan tarawih tiap-tiap malam itu adalah hadis palsu, hadis yang direka oleh orang-orang pereka hadis. Nah, untuk tujuan apa wallahu alam, tetapi bagi kita yang beriman dengan hadis ini berarti kita beriman dengan makanan-makanan palsu. Karena hadis yang menerangkan kelebihan siam dan qiyam itu banyak lagi. Nah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis, siapa yang berqiyam semaya tarawih pada waktu malam dengan penuh iman dan perhitungan dengan Allah, nescaya dosanya diampunkan, dosa yang sebelum pada ini diampunkan. Cukup dah kita berpegang dengan hadis yang sahih ini. Kita tidak perlu duduk makan panggil makanan-makanan yang tidak ada zat, dan apalagi kalau sekiranya hadis ini hadis palsu, hadis maudhu', maka dia bukan sahaja nak menjadi bahaya kepada akidah kita, tapi kadang-kadang menyebabkan kita ini duduk cari, duduk ti tu kau narok daripada Allah SWT. Kita kamlang si tu dia beli tiket neraka pada bulan Ramadan ini, seperti mana sepotong hadis mengatakan bahawa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta ke atas aku, maknanya aku tak ada kata sekali, tapi ada orang mari kata aku kata, Nabi kata, maka hendaklah dia menempatkan tempat tinggal dia di dalam api neraka. Ini kita kena ingat.
Ini dalam bab akidah. Juga dalam berita-berita sekarang ni. Nah, apabila timurnya Ramadan, timurnya berita-berita palsu. Sekarang ni mengikut dalam TV pukul 3, pukul 4 waktu makan sahur. Nah, timur berita-berita. Nah, dalam satu cong hak KJL tu, wari duduk timur, duduk sebar berita-berita palsu, berita-berita bohong. Dalam bulan yang mulia ini. Sedangkan dalam hadis mengatakan bahawa man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yatruka ta'amahu wa syaraba. Sesiapa yang tidak tinggal bohong, tidak tinggal berlawak lagi dalam bulan ini dan beramal dengan pembohongan dia, maka Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat, tidak perlu kepada dia untuk dia nak tinggal makanan dan minumnya. Tuhan tak seri dia puasa sekali bagi orang yang tak tinggal bohong lagi dalam bulan Ramadan. Nah, wal amal bihi. Tapi kita tengok sekarang ni masuk malam yang ketiga dah ni, kita tengok ada satu cong dalam TV. Nah, yang sebar berita-berita yang bohong. Di tengah-tengah TV hak ahli sunnah. Dah cong-cong lain tu mari duduk goyak jauh makan dia, duduk nak buat lepak lagu mana, duduk buat makan dia, nak pula nak tepung lagu mana. Tapi dalam satu cong dia tak ada nak pergi makan dia perut dak, tapi dia pergi makan dia otak. Dan dia nak sebar fitnah-fitnah, berita-berita fitnah, terutamanya mengenai apa yang berlaku dalam dunia Islam sekarang ni. Nah, terutamanya apa yang berlaku di Suria terutamanya. Hampir 3 tahun dah di Suria umat Islam duduk kena bunuh tiap-tiap hari sebanyak 300,000 orang dah ni. Masjid kena duduk apa dia hancur dekat-dekat dengan 1,000 buah. Kemarin saja ni Masjid Khalid Ibnul Walid di kampung Khalidiyah, dia hancur dengan bom. Nah, diruntuh dengan bom. Nah, di sebuah kampung ataupun satu cawak bernama Hamas dan sebagainya. Banyak orang-orang yang kena duduk lari sampai ke 5 juta orang lebih dah. Dia kena duduk lari hijrah. Nah, daripada kerajaan yang paling zalim ini. Tetapi berita ini, berita hak dalam TV, nah satu cang ni rakyat kata kerajaan Bashar adalah kerajaan yang adil, kerajaan yang tidak biasa bunuh rakyat-rakyat. Bahkan orang hak bunuh rakyat ni adalah unsur daripada luar, negeri-negeri luar mari duduk bunuh rakyat dia. Persoalannya, sekiranya kita kena tanya Bashar, kita kena tanya cang-cang berita hak sepanjang ni, sekiranya kamu tidak mampu nak jaga rakyat kamu 300,000 orang, maka kamu kena tubik dulu lagi. ต้องประกาศความชอบธรรมต้องลาออกจากรัฐบาลเพราะประเทศนี้ไม่ใช่ประเทศของพ่อแม่บรรพบุรุษของเขา Kalaulah kita tak mampu nak jaga keselamatan rakyat 300,000, kita kena sendiri, kena tubik dah. We orang lain mari duduk jaga mereka dan untuk nak jaga rakyat-rakyat dia 300,000. Sekarang ni bukan rakyat 300,000 saja, tapi bina-bina rumah-rumah sultan negeri Syria tu dihancur leburkan oleh kerajaan-kerajaan yang paling zalim sekarang. Di tengah-tengah pemandangan orang panggil dunia dengan berita-berita mari duduk royak tiap-tiap hari 3 tahun dah ni, dekat-dekat dengan 3 tahun, tetapi ada lagi kesempatan untuk nak mari nak duk bohong, nak tipu rakyat-rakyat, nak memejamkan mata-mata rakyat dan nak menulikan telinga-telinga rakyat, nak membeku dan orang panggil nak menghitamkan pemandangan-pemandangan rakyat lagi. Ada lagi contoh lagi. Jadi apabila berita lagu ni, maka kita kena ingat, jadi kalau kita sebagai masyarakat, orang panggil apa? Masyarakat apa dia lebah, masyarakat madu. Masyarakat madu lagu mana? Dia makan, dia isap daripada keson, dok mai, hak yang bersih. Dia duduk berkawan dengan dalam suasana yang bersih. Nah, kita tak rasa temu apa dia seko lebah, seko madu, dia duduk apa dia duduk hidup di tempat tong-tong sampah, tak ada rasa temu. Dan kita temu lebah ataupun pung ni, dia pergi tempat-tempat yang bersih. Dia pergi cari makanan-makanan yang bersih. Lepas tu dia pergi duduk buat sarang yang paling bersih atas dalam bukit Timi Banjaka Tidi. Lepas pada dia makan bersih, dia pergi duduk tempat bersih, dia juga keluar benda-benda yang bersih. Kau pelik sing ti sana
benda yang pedah jadi ubat. Nah, apa dia ai ataupun apa dia nisai madu apa semua ni adalah menjadi ubat pada seluruh manusia. Ini perangai madu, dan hendaklah masyarakat muslim, masyarakat mukmin, hendaklah dia tiru masyarakat madu, terutamanya kita berada dalam bulan Ramadan ini. Tapi jangan sekali-kali kita menjadi masyarakat lalai. เราอยากให้เป็นสังคมแมลงวัน lagu mana kita duduk tengok tempat-tempat kotor, tempat cemar, ti khayat, tempat khayat dalam jamai, apa saja tempat cemar dia kena hurung situ. Dia cemar dah, dia duduk dalam suasana cemar, duduk berkawan dengan kawan yang cemar, dia duduk telah dengan tempat-tempat yang cemar, dan dia pray khayat cia ti sokro. Hak ni perangai lalak. ตัวเองโสโครกอยู่ในบรรยากาศที่โสโครกชอบกินของที่โสโครกแล้วก็เผยแพร่สิ่งโสโครกเพราะนี้perangai lalak. Kita mesti duduk jaga, terutama bulan Ramadan ini, segala apa sahaja yang berhubungan dengan kita kena ambil benar-benar bersih. Dan memang kecekam bulan Ramadan ini adalah kecekam bersih belaka. Tak kira apa saja, kita puasa kita. Nah, kita tilawah kita, baca Quran kita berqiyam, kita solat jemaah, kita bersedekah, kita bertadarruk, berdoa, berzikir, berwitir, bertahajud di hadapan Allah. Semuanya ini adalah tujuan-tujuan, adalah kerongkan hak Allah Subhanahu wa taala supaya nak buat manusia dan mukmin menjadi orang bersih yang berhak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini adalah fungsi, ini adalah tugas Ramadan yang tidak ada balasan lain bagi orang yang berpuasa kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang membina pagar-pagar untuk nak memagarkan kita daripada api neraka. Wasiyamu junnah. Puasa itu adalah pagar, pen kampeng. Kampeng kita ni ialah nak sekat daripada perkara-perkara yang jahat. Jadikanlah Ramadan kita ini untuk nak tarbiyah diri kita dulu sebelum daripada orang lain. Nah, kita nak mendidik, nak tarbiyah kita diri sendiri dulu. Nah, seperti mana ada setengah-setengah ulama dia sebut kata man ajaza an tarbiyati nafsihi fahuwa fi tarbiyati ghairihi ajaz. Sesiapa yang gagal, tak mampu nak tarbiyah diri dia, maka dia nak tarbiyah orang lain tu kau gagal lagi, kau tak kuat lagi. Lagu mana dia nak tarbiyah orang lain? Nak tarbiyah anak dia, nak tarbiyah isteri dia, nak tarbiyah makmum dia, nak tarbiyah orang yang di bawah pimpinan dia, nak tarbiyah orang lain. Sekiranya dia tidak mampu nak tarbiyah diri dia sendiri. Dalam bulan Ramadan merupakan satu juadah, pen resipi, pen menu det ที่เขาจะต้องกอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าหากว่าเขาเนี่ยล้มเหลวในการที่จะพัฒนาตัวเอง ถามว่าเขาจะไปพัฒนาตัวเองแค่ไหนเขาจะไปพัฒนาคนอื่นแค่ไหน Risalah ini saya ingin seru kepada diri saya sendiri dan kepada para murabbi, kepada pilihan bulan Ramadan ini dia kena tinggal murabbi nak jaga-jaga orang lain. Nah, เป็นเดือนเห็นแก่ตัว เป็นเดือนเห็นแก่ตัว Lagu mana เห็นแก่ตัว Tengok pada diri sendiri. Tak ada kena duduk guna dan pen pilihanที่โน่น pen pilihanที่นี่ sekiranya dia tak mampu nak jadi pilihan ตนเอง dia ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเอง tak sah duduk jadi pilihan orang lain. Dia ต้องกอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของตัวเอง เห็นแก่ตัวบ้าง jadi bulan Ramadan ini เป็นเดือนเห็นแก่ตัว banyak dah kita duk khidmat pada orang lain. Nah, bulan lain sebelah bulan dah kita duk khidmat, kita duk jual, kita duduk nego, kita duduk buat khidmat apa-apa saja. Tapi hanya bulan Ramadan ini kita jadikanlah untuk kau kita nak รวบรวมช่วยโอกาสฉกฉวยรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นของเรา untuk semata-mata kita mendapat kelebihan dan mendapat rahmat daripada bulan Ramadan. Selain itu, marilah sama-sama kita menjaga adab, hukum hakam yang ada pada bulan Ramadan, ada pada bulan siam ini. Daripada awal sehingga akhir. Kerana Ramadan seperti mana yang saya sebut tadi, dia tidak mungkin nak mengeluarkan natijah yang baik kecuali kita kena masuk program ทั้งหมด
Ramadan ni มันเหมือนกับว่าเป็นกิจกรรมอบรมระยะยาว30วันเป็นไปไม่ได้ที่คนหนึ่งนี่จะไปลงรายชื่อว่าเข้าอบรมแล้วก็หลังจากนั้นเขาไม่เคยเข้ากิจกรรมเล็กๆน้อยๆของที่ทางคณะกรรมการเขาเตรียมไว้dia tak ada masuk dengan muhadarah dia tak ada masuk kecikam ni tapi dia masuk ke apa dia long thabian saja itu tak kena juga lepas pada tu เขาก็ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์กับการอบรมนี่เช่นเดียวกันกับรอมฎอนระยะเวลาที่ยาวที่สุด30วันเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่30วันอย่างเดียว30คืนด้วยเขาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรายละเอียดของเดือนรอมฎอนแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะได้กลายเป็นคนมุตตะกีนละอัลละกุมtattaqun yang menjadi idaman pada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, di tengah-tengah kita berpuasa, kita duduk menahankan diri kita daripada makan dan minum. Semua puak-puak kita ni duduk cita-cita dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahawa petang ni tak ada makanan duduk depan kita. Saya yakin lah. Tiap-tiap orang tu yakin. Kalau dengan bahasa kapun tu cerak. Lebih pada cerak lagi kata kena ada buah tamak, kena ada makanan. Kadang-kadang duduk mikir lagi dengan ayahnya, kok ni ikan bakar. Macam-macam kita duduk mikir, kita kaya. Dan benda-benda tu hampir 100% akan mari depan kita. Pada petanding dan sampai kau boleh puasa ni kau. Rekan tangki. Dalam peti sejuk kita pun penuh dah. Dalam apa saja, dalam kedai, dalam apa semua pun penuh pernah dengan makanan yang kita jual. Rau samaที่จะสร้างหลักประกันว่าไม่มีทางในเดือนรอมฎอนนี้ไม่มีทางtak ada jalan sikit apa kita nak berok. Cuma kita sekadar berok biar ni ya 11-12 je. Tapi waktu mana kita penuh pernah. Siapa kau tak berok nak makan. Nak cari kedai mana hak sedap, mana hak tu orang panggil puasa kita. Tetapi kita kena ingat kata di sana ada banyak lagi saudara-saudara kita, bahkan di jiran-jiran rumah kita pun mungkin ada, dalam kampung kita, dalam cawak kita, dalam ampun kita, dalam negeri kita, bahkan di seluruh dunia ada lagi orang-orang yang tak mampu, tak tahu. Kata dia makan suap ahab ni, sekali lagi tu dia ada kemampuan, ada kebolehan mi okat tiada mi ahan memai tak ada. Terutamanya di Suria dan sekarang ni apa yang berlaku di Mesir. Mereka ini duduk di Mesir ni duduk 14 malam dah duduk puasa bukan 3 hari. Duduk orang panggil berqiyamul lail, kanak-kanak umur 7 tahun 8 tahun ni bawa kain kafan bela-bela dah. Bawa kain mayat bela-bela, kain kafan mayat bela-bela umur 10 tahun. Kerana dia tidak tahu kata waktu dia salat, waktu dia bersiam mana datangnya peluru-peluru daripada orang yang zalim yang duduk bunuh dia. Di Mesir sekarang ni mati kerana duduk sujud, duduk sedang bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mati semaya subuhnya, semaya zuhurnya. Inilah apa yang berlaku di Mesir. Dan sebelum pada ni ialah dia berlaku di Suria dan di mana-mana saja, di Rohingya dan sebagainya. Jadi benda-benda lagu ni sepatutnya Ramadan mencuit perasaan kita. Sama tidak keretun kuam rusik hak kita ni supaya kita boleh merasai apa yang mereka derita. Kita kena tahu. Apa yang penderitaan umat-umat Islam sekarang ni
Nah, kita kena juga ambil tahu. Bukan kata kita semata-mata